pendengaran, nikmat akal, nikmat penglihatan, nikmat percakapan, nikmat perbuatan. Iaitu boleh bergerak sana sini, boleh pergi sana, boleh pergi sini, boleh makan, boleh minum, boleh berbual, boleh jumpa kawan, boleh pergi kerja, boleh naik motorkar, naik kereta, boleh naik motor dan sebagainya. Ada orang nikmat yang Allah beri pinjam 40 tahun yang lepas, hari ini Allah stop. Celik-celik mata, buka-buka mata, tak boleh nampak dah. Ada orang bangun-bangun tidur je bisu. Ada orang nikmat yang Allah beri pinjam itu nikmat perbuatan, boleh gerak sana sini, bangun tidur je celik boleh, tapi bila nak bangun je stroke, terus tak boleh gerak dah. Nampak tak? Kita tak tahu setakat mana Allah beri pinjam nikmat yang ada pada kita. Bila expiry date, bila masanya kita tak tahu. Sebab tu selagi ada masa, selagi ada kesempatan tuan-tuan, bersegeralah kita dalam mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita melakukan amal saleh seperti mana Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 133. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu yakni melakukan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan dalam mencapai dua benda. Yang pertama, nak cari keampunan Allah Subhanahu wa taala, kerana bila dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, perkara kedua ni pun kita akan dapat. Apa dia? Nak capai syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Allah, arduhas samawati wal ardh, lebar dia, tinggi dia, besar dia, setinggi langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah ciptakan, yang Allah sediakan untuk orang-orang bertakwa. Jadi bila ada kesempatan, selagi ada peluang, ada kesempatan, rajin-rajin datang masjid, datang surau, daripada duduk pagi kan. Tahu pula hari ni ada ceramah penerangan tentang hudud. Dah kita selama ni hudud pun blur lagi kan, pening-pening kepala gitu lagi kan. Boleh ke tak boleh, relevan ke tak relevan, sesuai ke tak sesuai, ambil dengar. Datang masjid dengar, baru tu. Sebab nak cari apa? Nak cari rahmat Allah, nak cari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini dah duduk atas wheelchair, baru susah kan nak dong ngangah, jom pergi masjid, mula bengok, mula dia bengok, jom pergi masjid, bawa ayah pergi masjid tu, lama dah nak pergi masjid. Dan duduk atas wheelchair, mulut dah bengok, serok sana serok sini, stroke, baru nak datang masjid. Nampak tak? Jadi alhamdulillah, segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita, kita dapat pakai lagi sampai ke hari ini, sampai ke saat ini. Balik nanti belum tentu boleh pakai lagi, besok pun belum tentu dapat pakai lagi. Dan segala nikmat Allah ini tuan-tuan, bila kita nak hitung, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau nak hitung nikmat Allah, takkan terhitung. Baik. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana kuliah penerangan tentang hudud ini pada asalnya sebelum Ramadan lagi. Jadi tertangguh atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, dan hari ini Allah izinkan juga untuk saya sampai ke masjid yang disebut sebagai Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Dan saya dengar-dengar je kan, memang nampak dalam highway. Saya rumah saya cuma Kajang Utama saja, Kajang Menara kan. Lalu nampak lah pasal pun masjid lama dengan masjid baru ni lain macam je, dia punya menghadap ni kan. Bapak pada tu tanya orang baru tahu lah rupanya masjid ni itu dia mungkin penentuan masa tu tak nikah apa ke, Allah alam nak jaga cerita kan.
Tapi jangan bimbang lah. Terus ada qadha lah yang melepas tu kan. Nak qadha yang melepas tu tak terbuat tuan-tuan. InsyaAllah sembahyang tuan-tuan Allah terima. Sebab kita sembahyang dalam keadaan kita yakin inilah kiblat kita. Itu je poin dia, tak ada masalah. Kita pergi hutan sini pun kan, matahari pun tak nampak, lindung ni awan, lindung ni daun, kompos pun tak ada, yakin sini kiblat, sembahyang aja. Lepas tu bila jalan-jalan nampak matahari, rupanya kiblat sini, tak perlu lagi dah kita nak ulang balik sembahyang besar habis gitu. Baik. Jadi mukminin yang dirahmati Allah sekalian, saya tuan-tuan, saya menanam perasaan, menanam hasrat dalam hati untuk beri penerangan dan penjelasan pada masyarakat tentang hudud sejak tahun 1990, bila mana berlaku polemik antara sebuah kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan tentang undang-undang jenayah Islam. Maka start daripada hari itu saya tengok ramai orang duk bagi komen macam-macam. Komen bagi macam-macam. Yang tak kenaan pun komen. Yang jual roti canai pun komen. Mekanik pun komen. Lepas tu komen tu pula bukan komen yang ke arah redha Allah, tapi ke arah murka Allah Subhanahu wa taala. Allah, saya kata macam mana ni, saya sedih tengok masyarakat negeri itu komen macam-macam. Sedangkan yang nak dikomen ni tahu tak kita ni perintah Allah Subhanahu wa taala. Fake al-jinayah ataupun fake undang-undang Islam ni, fake jenayah ni, dia ada dalam kitab fiqh sebenarnya. Tapi oleh kerana dia duduk di belakang sekali, lepas tu kadang-kadang kita tak ngaji kan. Masjid bila suruh-suruh macam nak susun jadual kuliah kan, dia kata apa, ni kena ada ni, fiqh ibadat kena ada, fiqh ibadat kena ada. Kita panggil lah ustaz ni, ustaz tu mengajar lah fiqh ibadat bermula dengan taharah kan, pampu sampai bab basuh kaki ketika wudu. Ustaz tu pula sibuk kan, sibuk panjang, kejap ada kejap tak ada kuliah. Kalau ustaz kata tak maaf lah Syekh, tak boleh lah Syekh, ana banyak komitmen lain, dah tukar ustaz lain. Masa ustaz baru nak mengajar fiqh ibadah, dia start balik pada mula. Dia tak sambung ustaz tu mula. Tak apalah, kita start balik mula lah. Kita start mula balik. Bab taharah balik. Pampung sampai baru masuk takbir, bab solat. Allahu akbar. Ustaz tu pula kahwin dua. Sibuk lagi. Kahwin dua masih boleh datang ni kan. 2 bulan sekali datang. Kahwin 3 lagi solat. Dah tak boleh datang lah. 3 bulan tak datang, 4 bulan tak datang, 5 bulan datang sekali. Dah kali tak apalah ustaz. Ustaz pun sibuk sangat ustaz. Kita terpaksa terminate lah, terpaksa ganti ustaz baru, cari ustaz lain pula. Ya. Pun sama juga dia ulang balik bab taharah. Tak nak dia sambung tu. Ulang balik bab taharah pasal lama sangat tinggal kan. Kita berkata tak apa ustaz, kita ulang balik ustaz, bagi fresh sikit. Kan? Ulang balik bab taharah. Kan? Ulang ustaz tu sampai setahun. Masuk buat selesai solat kan, masuk buat puasa, tiba-tiba ustaz tu pula sibuk dengan bisnes kan. Sibuk bila tak boleh datang, akhirnya cari ustaz lain, pulang balik. Habis buat puasa ustaz ni, ustaz tu pula meninggal dunia. Bila nak habis tuan-tuan? Bila nak masuk jenayah di belakang tu? Sebab tu hari ini kalau orang kutuk solat, tuan-tuan confirm melenting. Kalau orang kutuk ibadah solat, orang kutuk wudu, ambil wudu, orang kutuk puasa, orang kutuk zakat, orang kutuk haji, tuan-tuan akan buat demonstrasi depan sana. Pasal ni yang tuan-tuan belajar dari kecil sampai ke besar, berulang, berpuluh orang ustaz. Jadi tuan-tuan dah set dalam mind tuan-tuan, ni memang Islam punya. Lepas tu bila orang tutup hudud, kita pun bela. Hudud kenapa lama nak bertindak. Lepas tahun cerita kat hudud baru tahu lah, perintah Allah rupanya. Nampak tak? Lepas tu bila orang kutuk hudud, orang hentam hudud, orang tamah hudud, orang fitnah hudud, kita senyap je bela. Dulu Astora jabat sebut tudung tak wajib pakai, apa jadi? Lendeng kita. Seksaan kubur tak ada. Lendeng kita. Sebab kita belajar tu. Tapi hudud kita tak sempat belajar. Hudud tak belajar. Masa belakang. Duduk belakang dalam kitab tu. Sebab tu lah tuan-tuan, seawal 1992 saya letak dalam
jadikan saya orang yang maknanya reti bab undang-undang hudud ni. Tak jadi orang alim pun, tak jadi orang faqih pun, tak tahulah sedikit tentang undang-undang hudud, nak beri ceramah pada masyarakat tentang undang-undang hudud. Sampai dah saya pergi mengaji ke Yaman, mengaji Yaman lebih kurang 6 tahun. Balik daripada Yaman, perkara pertama yang saya buat tuan-tuan ialah saya mohon tauliah Jabatan Agama Islam Selangor. Mula-mula mohon tauliah Jauri dulu, boleh ceramah di Putrajaya, Kuala Lumpur, Labuan. Labuan tu tolak tepi lah, naik kereta Alphard pun memang tak sampai, saya silap wafat. Pasal dia naik kereta terbang lah kan, canggih macam-macam kereta pun tak sampai je lah Labuan tu kan. Masa tak ada jalan-jalan darat, memang kena naik kereta terbang, tolak tepi lah kan. Kalau ada orang jemput, jadi kan. Lepas tu saya mohon tauliah Jais. Saya mohon tauliah Jais. Ketika tu dua penemuda saya, dia tanya, ustaz nak mengajar apa ustaz? Saya nak mengajar hudud. Dengan tegas saya kata, hudud, undang-undang jenayah Islam. Ustaz nak mengajar hudud. Terus, kitab apa ustaz nak pakai? Saya nak pakai kitab fiqh sunnah Syed Saddiq. Tak boleh ustaz, kitab kontroversi. Dia kata gitu. Saya pun tak tahu cerah mana kontroversi. Mungkin kerana Syed Saddiq Ikhwanul Muslimin agaknya kot, sebab itulah kontroversi. Walhal tak ada benda pun dan tu nak pakai kitab mana? Ustaz pakai kitab tu Haji Said bin Ibrahim tu, bekas mufti tu, mufti Sabah tu, Allah yang rahmat tu. Tapi kitab dia saya tengok dah tebal macam ni, kalau tuan-tuan baca pening kepala. Akhirnya daripada tahun 2006 saya start mengajar tentang hudud, sampailah tahun 2012, 6 tahun saya ambil masa untuk buat satu kitab saya sendiri. Tapi saya tak bawa hari ni sebab tak ada stok. Saya karang sendiri kitab saya, itulah kitab yang saya bawa ke kuliah-kuliah pengajian, masjid-masjid, surau-surau Serata, Selangor, Kuala Lumpur, Perak, Pahang, Terengganu dan juga Negeri Sembilan. Ini beberapa buah negeri yang nak masuk kuliah saya. Dan yang terbaru ni ada nak masuk Kedah juga ni, tak lama lagi ni. InsyaAllah saya mana-mana orang panggil saya pergi, insyaAllah tak ada masalah, saya pergi. Bila dia kata ustaz boleh cerita tentang hudud tak, saya pergi. Ustaz boleh tak ustaz cerita tentang fiqh ibadat? Tak apalah kan, fiqh ibadat saya ustaz lain lah. Dan tu ustaz nak mengajar benda apa ustaz? Saya nak mengajar hudud. Boleh ustaz hudud? Okay. Ada yang bila saya tawar hudud, tak boleh ustaz, kontroversi ustaz, bergaduh jemaah lah. La ilaha illallah. Kita bukan bawa politik. Apa ustaz? Bila kita dengar macam hudud, politik. Hudud aja milik orang tu. Siapa kata? Hudud ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Buku yang saya karang tu, ada orang tikai tu, orang kata buku ni buku politik. Dekat aja, dekat Ceras, satu masjid. Saya cabar. Saya kata apa? Cari dalam buku tu satu perkataan yang menjurus politik kepartian. Bakmai. Saya bayar RM10 satu perkataan. Sampai ke hari ni tak ada. Mana ada? Apa yang ada dalam tu? Quran, sunnah, ijma' ulama, kaum ulama. Itu saja. Sebab kita nak bagi penerangan pada masyarakat. Tuan-tuan, saya pernah buat seminar hudud 300 orang di Selama Perak. Selama Perak di Selama dulu, Selama Kedah ada, Selama di Selama Perak. 300 orang, 99% orang yang hadir tolak hudud. Bila saya masuk dewan tu 2 hari Sabtu dan Ahad, saya masuk dewan tu dia sini je. Dia mandang saya macam tak nak mandang kan? Lepas setengah hari saya ceramah tentang hudud, mula dia turun tangan. Petang dia terus ambil ketah, boleh. Besok pagi bawa kawan lah. Sebab kita cerita tentang apa yang sebidik-sebidik daripada Allah dan Rasulullah SAW. Tak ada main politik juga. Ini orang kata apa, asal sebut hudud je politik, hudud je politik. Ini ustaz ni ceramah mana apa je? Ceramah hudud ni kat masjid tu. Hudud ni ustaz hijau lah ni. La ilaha illallah. Tuan-tuan, ni kesilapan kita. Sampai bila kita nak faham tentang hudud? Kalau kita dah setkan kita punya mind macam tu, hudud dia hijau, hudud dia hijau. Allah Rabbi. Sebab itulah saya mohon tauliah awal-awal tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ni ya. Pasal ni kali pertama saya ceramah tuan-tuan, nama saya naik Jais tu. Nama saya naik Jais. Nazir masjid kita panggil, apa ni saya hentak bawa penceramah yang tak ada tauliah ni. Apa pula ustaz? Semua ada tauliah penceramah saya. Yang ajar hudud. Ustaz Muhammad Rizal. Aku komputer saya tengah terbuka je. Cuba saya type nama dia Muhammad Rizal. Pak mengajar. Ada tauliah ni. Kan ada tauliah tu. Pasal apa entah punya jemaah bagi tahu dengan kami, entah bawa penceramah ada tak ada tauliah. Ada kira tu.
Allah Rabbi tuan. Ini perkara yang perlu saya tempuh sepanjang saya bawa undang-undang ataupun bawa ceramah tentang undang-undang Islam, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita sampai pukul berapa di sini? Lepas 32 Isyak. Berapa? 11.30. Saya cukup suka ceramah dekat Perak. Pasal apa? Ceramah di Perak, dia punya ceramah lepas Isyak. Maghrib tu lepas habis mayat dia makan. Dia siap makan nasi lumba badak kenyang-kenyang butat tu kan. Waktu ada Isyak mayat. Ya Allah Akbar, lepas Isyak tu ceramah. Jadi bila dah lepas Isyak dah sembahyang dia makan benda, sembahyang benda, asyik balun sampai ke 12. Sampai ke 12 kan. Tapi macam kat sini tak boleh lah. Pasal kita ada nak sembahyang ni kan kuku ada nak pergi disco kan. Jadi kita cukup sekadar mana lah, sekadar mana yang sampai baik. Tuan-tuan mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang undang-undang Allah, sebut tentang hudud, secara mudah saja tuan-tuan, ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu. Kita kalau kita nak cakap pada manusia, nak cakap pada orang, jangan cakap undang-undang hudud. Bila kita cakap undang-undang hudud, dia macam adalah perasaan tergamak nak menentang tu. Tapi cuba kita kata, Syekh, apa pendapat anda tentang undang-undang Allah? Kalau dia tentang juga, sah tak beriman orang. Kita dah sebut pada dia perkataan Allah depan dia, undang-undang Allah, bukan undang-undang hudud. Kan? Kalau dia kata undang-undang hudud, itu yang jadi macam ada orang kata hudud ni ciptaan ahli bekah tu. Kan? Itu yang dia boleh menentang, dia boleh tolak, dia boleh tepis, dia boleh fitnah, dia boleh tomah. Sebab hudud biasa. Tapi kita sebut undang-undang Allah. Cek apa pandangan kita tentang undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Ni undang-undang Allah ni, Allah turun dalam kitab Al-Quran Al-Karim. Kalau dia tentang juga, dia tolak juga selepas mendengar perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bila kita nisbahkan Allah pada suatu benda, jelas bahawa benda itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini kita boleh tahulah nilai iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada beriman ataupun berpura-pura menjadi orang yang beriman, yang disebut dalam Quran sebagai golongan munafik. Mudah cerita. Persoalan hudud tak boleh pisah dengan akidah. Sebab itu tidak ada satu ulama pun dalam dunia yang bersetuju mengatakan bahawa kalau hina hudud tak gelincir akidah. No, tak ada. Semua ulama sepakat bila seseorang menghina perintah Allah dalam keadaan sedar bahawa itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia hina dan dia tolak, maka orang ini tergelincir akidah. Tak ada ulama yang kata tak ada gelincir pun boleh pakai hari ini, tak ada. Dan tidak ada ulama juga dalam dunia yang mengatakan bahawa kalau hina undang-undang tauhid, hina undang-undang manusia akan tergelincir akidah. Tak ada. Hina undang-undang tauhid, undang-undang manusia takkan tergelincir akidah. Tapi hina undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala akan tergelincir akidah. Nampak tak perbezaan benda? Undang-undang manusia yang boleh dihina, yang boleh dikritik, yang boleh dipertikaikan tanpa menyebabkan tergelincir akidah, dan undang-undang Allah yang langsung tidak boleh dipertikai, dihina atau dikritik, kalau buat juga dalam keadaan sedar, tergelincir akidah. Benda mudah, jelas, basic. Allah sebut dalam surah Al-Jasiyah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Dan kemudian kami jadikan kepada kau wahai Muhammad satu syariat dalam perkara agama, fattabi'ha, maka ikutilah dia. Perkataan ikuti itu wajib. Kalau tak ikut berdosa. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Perkataan jangan ikuti di situ pun wajib. Kalau ikut berdosa, kalau tak ikut dapat pahala. Maksudnya jangan ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Pasal itu Allah kata hawa nafsu. Pasal manusia ni tuan-tuan, bila dia bercakap benda yang dia tak tahu, tandanya dia mengikut hawa nafsu. Lepas tu kita tak boleh cakap benda-benda yang kita tak tahu. Bila tak tahu, cakap tak tahu. Habis kita kata Sayyidina Ali jangan malu untuk mengatakan la a'lam bila kita disoal benda-benda yang kita tidak tahu. Jangan malu.
Aku tak tahu. Imam Malik tuan-tuan, orang tanya dia 50 soalan. Aku tak tahu. 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 Itu Imam Malik. Imam Abu Hanifah ditanya pada dia soalan, dia kata apa? Bagi aku 3 hari. Bagi aku 3 hari. Lepas 3 hari datang balik orang tu. Macam mana dapat jawapan? Bagi aku 3 hari lagi. Lepas 3 hari kali kedua tu datang balik dapat jawapan. Bagi aku 3 hari lagi. 9 hari kan? Lepas hari yang mana 3 hari yang kali ketiga tu dia datang balik. Macam mana? Dia dapat jawapan. Aku tak tahu. Takkan hari tuan-tuan. Itu imam mujtahid mutlak, yang taraf dia boleh berijtihad pun tak tahu, tak segan nak kata tak tahu. Kita ni setakat pakai kepiah merah tengah aja, keliling putih kan. Habis semua kita bantai tahu. Macam saya ni tentang saya dekat tu serang ni. Kalau tanya saya bab faraid, pembahagian harta pusaka, basic saya tahu lah. Pada masuk macam-macam tu wallahu alam. Tak jauh saya. Pening kepala saya, tanya yang pakar. Yang bidang ni bidang faraid. Tanya bab ekonomi Islam, tanyalah bab menapur kan, yang macam Dr. Zaharuddin, Ustaz Dr. Zaharuddin tu, yang pakar bidang ekonomi Islam tu. Tanya saya bab hukum ni yang basic, saya boleh bagi jawapan. Dia ada bersipul-sipul macam-macam sangat kan. Wallahu alam, kita tanya yang pakar. Habis kita nak lalu macam tu. Tadi. Sebab tu bila manusia cakap benda yang dia tak tahu pun tentang hudud, tapi dia cakap juga. Ni tandanya dia bercakap mengikut hawa nafsu. Contoh tengok bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS ketika dia meninggalkan Hajar, isteri dia dengan anak Ismail di padang pasir tengah-tengah. Kan? Pasal ketika itu Siti Sarah cemburu. Pasal Hajar dah dapat anak kan, dah lahirkan anak kan. Nabi Allah Ismail AS, jadi perintah Allah suruh bawa Hajar dengan anak Ismail ditinggal di tengah-tengah padang pasir. Masa letak Hajar dengan Ismail di tengah-tengah padang pasir, Nabi Ibrahim jalan tu. Nabi Ibrahim kata, kamu duduk sini, aku nak balik. Bila Nabi Ibrahim balik, Hajar terkejut. Pasal apa tinggal aku dekat sini, tinggal kami 2 beranak ni dekat sini. Nabi Ibrahim tak jawab. Sampai dia berjalan, Hajar pun berjalan, bawa juga bayi dengan dalam keadaan bawa dan bayi mungkin jalan dia lambat sikit daripada Nabi Ibrahim jalan cepat sikit. Kejar ni. Wahai Ibrahim, kenapa tinggalkan aku di sini? Kalaupun aku bersalah, hukum aku saja. Jangan hukum anak yang kau tunggu selama 80 tahun. Ada riwayat menyebut 100 tahun. Kan? Lepas tunggu lama macam tu baru dapat anak. Ni jangan hukum dia. Ambil balik dia. Kalau aku bersalah, hukum aku je. Nabi Ibrahim tak jawab sepatah habuk pun. Semua persoalan-persoalan Hajar kepada Nabi Ibrahim, kenapa, mengapa dia ditinggalkan di situ, Nabi Ibrahim tak jawab. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi Ibrahim bimbang. Jawapannya menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana perintah meninggalkan Hajar dan Ismail adalah perintah Allah. Kita hari ini sembrono je cakap. Komen macam-macam tentang hudud. Walhal kita tak ada ilmu pun tentang hudud. Kita tak belajar pun tentang hudud. Ada orang kata apa? Sokonglah hudud, sokong. Laksana hudud je, potong tangan. Laksana hudud je, potong. Laksana hudud je, potong. Curi je, potong. Potong. Sampai orang, potong. Sampai orang kata apa? Banyak sangat tangan dipotong nanti boleh buat sop tangan. Ada menu terbaru dekat restoran. Pasal tangan dah banyak berbunyi-bunyi kan, tak ada orang nak ambil kan. Lalu dia pun tolak borong kan, 1 bunyi RM3. Buat sop tangan. Special hari ini, menu special hari ini sop tangan. Ikut warna, harga dia ikut warna. Kalau gelap sikit murah. Kalau putih mahal sikit. Kalau sawo matang ke, tu tengah-tengah harga dia. Ini pasal orang tak tahu. Sedangkan kata Nabi apa? La tuqta' yansar. Jangan dipotong tangan pencuri yang mencuri. Jangan dipotong tangan pencuri yang mencuri. Illa bi rub'in dinarin fasa'idan. Kecuali yang mencuri nilai dia 1/4 dinar ke atas. Nampak tak? Kalau curi 20 sen dia bulu-bulu, tak ada masalah. Tak ada bulu sangat pun. Dia yang curi 1/4 dinar ke atas, barulah dipotong tangan. Macam mana nak dapat nilai 1/4 dinar ke atas itu? Mudah je tuan-tuan. Cara mudah dia ialah
satu keping siling emas, siling 1 dinar tu berat dia 4.250 gram emas. Satu siling emas 1 dinar yang kita beli tu, dinar Kelantan ke dinar Pabiko ke mana-mana lah, 4.250 gram. 4.250 gram kali dengan harga 1 gram emas. Contohlah harga semasa hari ini RM150, kali dengan RM150 dapat jawapan dia. Jawapan dia tu bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4 dapatlah contohlah 200. Jadi siapa yang curi RM200 ke atas baru dia potong tangan. Tapi oleh kerana kita tak belajar, dengar pula tu daripada mulut-mulut orang yang berhati busuk di luar sana tu, orang-orang jahat di luar sana tu, yang nak menggagalkan pelaksanaan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak setuju dengan pelaksanaan undang-undang hudud, lalu kita pun percaya. Bila masjid buat penerangan, kita tak datang, maka kekallah kita dalam kejahilan. Ini potong. Pasal kita tak tahu. Pasal kita tak tahu, akhirnya kita jahil. Sebab tu tuan-tuan kena ngaji, kena tahu. Kena ngaji, kena tahu. Baik. Mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Jadi undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala turun ni adalah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dilaksanakan. Tak boleh tunda-tunda, tak boleh tangguh-tangguh. Sebab banyak ayat Quran yang menyebut tentang kewajipan melaksanakan seluruh isi kandungan Al-Quranul Karim. Malah Nabi SAW sendiri sebut apa? Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, yang mana bila kita berpegang teguh dengan 2 perkara ini, lan tadillu. Apa kata lan? Siapa tahu bahasa Arab, dia faham. Kalimah nafi ni banyak, la pun ya, lam pun ya, tapi Nabi menggunakan perkataan lan, lam nun. Kalau lam mim dia tak berlaku sekarang ketika bercakap, tapi akan berlaku dulu, akan datang. Contohlah, orang tanya kita, dah sembahyang belum? Kita jawab dalam masalah lam usalli ba'd. Maknanya aku belum sembahyang. Ketika orang tanya lam usalli ba'd, aku belum sembahyang, maknanya akan sembahyang kejap lagi. Lepas tu kita guna perkataan lam dengan mim, lam. Tapi kalau kita kata lan usalli, maknanya aku takkan sembahyang sampai bila-bila. Perkataan lan itu bermaksud takkan berlaku sampai bila-bila. Lepas tu kalau kita ngaji bahasa Arab, kita tahu, baru kita tahu lan ni bermaksud takkan berlaku sampai bila-bila. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan redha dengan kamu wahai Muhammad sehingga kamu mengikut cara hidup mereka yang telah rosak itu. Allah guna perkataan lan. Maknanya Yahudi Nasrani takkan redha. Lepas tu tuan-tuan tengok daripada start Yahudi menjajah Palestin, Israel, sehingga menubuhkan negara Israel, negara haram Israel, sampai ke hari ini. Berapa kali dah rundingan damai yang dilaksanakan? Ada kekal? Tak kekal. Sekejap je pun dia bom balik. Sebab Allah dah kata Yahudi dan Nasrani takkan redha dengan kita. Tapi kita degil. Pemimpin tanah Arab degil. Sebab tu dia marah bila Dr. Mursi dapat pegang Mesir. Sebab dia bimbang bahawa Dr. Mursi akan melaksanakan perintah Allah, bahawa Yahudi tidak akan redha dengan kamu. Caranya perang macam mana Salahuddin Al-Ayyubi marah. Tapi kita degil, tak naik Al-Quran. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, surah Al-Furqan ayat 30. Kata Allah kepada wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumin takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Telah berkata Rasul, wahai Tuhan, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai suatu perlembagaan yang mahjura, yang ditinggalkan. Hari ini berlaku. Bila kita mengenepikan Quran Al-Karim sebagai panduan dan pedoman, mana-mana yang sesuai dengan otak kita ambil, yang tak sesuai kita tolak tepi, kita ambil yang manusia punya, yang barat punya dan sebagainya. Inilah yang berlaku pada hari ini. Secara mudahnya tuan-tuan mukminin mukminat yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmi Usul, antara matlamat undang-undang Islam itu diturunkan ke atas muka bumi ini, inna maqsud asy-syar'i min al-khalqi khamsah. Sesungguhnya maksud ataupun matlamat ataupun tujuan syarak meletakkan hukuman, meletakkan undang-undang, peraturan ke atas makhluk itu 5.
wa huwa an yahfaza alaihim dinahum, nak jaga apa? Nak jaga agama mereka. Sebab tu Nabi kata apa? Man baddala dinahu faqtuluh, siapa tukar agama bunuh. Tuan-tuan tahu tak, kalau agama tidak dijaga, maka apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan, Asyah Bukhari, anak tu imam pun boleh murtad. Anak tu imam murtad tuan-tuan, ikut boyfriend dia. Apatah lagi anak tu Bilal, apatah lagi anak tu Siap, apatah lagi anak orang awam. Kita boleh pantau anak-anak kita ketika berada di rumah, tapi di luar bagaimana? Di luar bagaimana? Tuan-tuan ikut dengan mana dia pergi? Tuan-tuan tak kerja? Dia pergi sekolah pagi-pagi, tuan-tuan tahu apa dia buat? Dalam beg apa dia simpan? Dalam buku dia tak ada ke tanda salib dalam buku dia? Semua tu kita tak tahu. Sebab apa? Dia mudah untuk masuk agama lain, mudah untuk keluar agama lain, sebab tidak ada penguasaan ataupun penjagaan undang-undang yang menjaga agama. Sebab tu orang boleh keluar masuk. Malah di salah sebuah negeri dalam Malaysia, di mahkamah syariahnya ada tertulis peruntukan siapa yang nak keluar agama Islam boleh mohon di mahkamah syariah, isi borang. Jangan main. Sebab tu banyak orang murtad, orang keluar Islam sesuka hati. Sebab tu Nabi kata apa? Ada di antara umatku nanti di akhir zaman, pagi di Islam, petang kafir, besok Islam balik, kafir balik. Ustazah lepasan Mesir Al-Azhar yang menjadi pengikut ayah bin kerajaan langit di Terengganu, ketika nak didakwa di bawah mahkamah syariah, nak didakwa di mahkamah syariah Terengganu dengan peruntukan kesalahan ajaran sesat ni. Tahu apa dia kata? Saya bukan Islam lagi, saya dah keluar daripada Islam, saya dah murtad. Sebab apa? Sebab dia tahu Akta Mahkamah Syariah 1965 pindahan 1984 menyebut bahawa mahkamah syariah, undang-undang syariah hanya untuk orang Islam. Orang bukan Islam tidak tertakluk di bawah undang-undang syariah. Jadi maknanya bila dia mengaku dia murtad, dia mengaku dia dah keluar daripada Islam, maka dia fikir dia selamat daripada dibicarakan atas kesalahan ajaran sesat. Orang boleh keluar Islam sesuka hati. Tuan-tuan didik anak tuan-tuan dengan Islam daripada kecil sampai besar, tiba-tiba besar je makwa punya pasal, pakwa punya pasal, keluar Islam. Allah. Tapi kalau kita laksanakan undang-undang jaga agama, kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh, siapa tukar agama bunuh, pancung kepala dia. Bukan sebat, bukan hanya buatan, bukan hanya penjara, tapi bunuh tuan-tuan. Dan segala harta dia atas nama dia dirampas. Tak boleh jadi milik isteri, atau jadi milik anak, atau jadi milik ayah, jadi milik mak, tak boleh. Semua harta atas nama dia akan dirampas. Sebab kata Nabi, orang Islam tidak boleh mewarisi harta kepada orang kafir tidak boleh mewarisi harta kepada orang Islam. Jadi bila dia murtad, dia dihukum bunuh tanpa bertaubat, tak nak masuk Islam balik, dia dibunuh, harta semua dirampas. Siapa nak? Allah. Cari duit banyak-banyak, cari harta banyak-banyak, akhirnya kena rampas oleh kerajaan. Anak bini hidup merempat. Nampak tak? Tapi tak ada, peruntukan itu tak ada. Tidak ada dalam negara kita. Sebab bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Dan bercanggah dengan perkara 4/1 perlembagaan persekutuan. Kata apa? Sebarang undang-undang yang diluluskan selepas hari merdeka bertembung ataupun bercanggah dengan perlembagaan, maka ia akan terbatal setakat mana percanggahan tersebut. Yang perlembagaan memberi hak kepada mana-mana individu untuk masuk agama apa yang dia suka dan untuk mengamalkan agama apa yang dia anuti. Jadi itu perlembagaan. Tapi kata Allah, man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi, siapa tukar agama bunuh. Jadi undang-undang Islam, peruntukan Allah dengan peruntukan perlembagaan bercanggah, maka diguna pakai perkara 4/1, akhirnya undang-undang murtad tidak boleh diwujudkan. Lalu diguna pakai perlembagaan yang kita pakai pada hari ini. Akhirnya umat Islam bebas keluar masuk Islam. Allah Rabbi. Seperti tukar baju. Satu. Kemudian kata Imam Ghazali, tujuan syariat ini mengkanunkan undang-undang, perintah, peraturan kepada umat Islam untuk jaga. Yang kedua apa dia? Jaga nafsahum. Jaga apa? Jaga jiwa mereka, nyawa mereka. Sebab tu adanya peruntukan undang-undang kisas.
Kisah ni tuan-tuan seimbang dan setimpal. Bunuh, balas bunuh. Cedera, balas cedera. Ada undang-undang kita macam tu. Ada Ustaz, Kanun Keseksaan Seksyen 302. Siapa bunuh, jawapannya hukuman gantung mandatori. Betul. Tapi hukuman itu tidak berasaskan syariat. Sebab apa? Gantung tidak diiktiraf oleh syariat. Sebab bila dia gantung, dia sempat merasa kesakitan. Mati, sempat merasa kesakitan. Tergantung 5 minit, 3 minit, 2 minit. Tolong tolong. Sampai 3 hari, 4 hari gantung. Tolong 3 hari dah tergantung dah. Lapaslah dia noi. Tak boleh tuan. Sebab dalam nas undang-undang kata apa? Gantung sampai mati. Jadi kalau nyawa dia panjang, 3 hari lah kau gantung. Batu Islam hukuman dia berapa? Hukuman bunuh berapa? Dah pancung. Bercerai kepala daripada badan, maka selesai. Tak sempat merasa kesakitan. Potong. Bergulik kepala jatuh. Habis. Satu. Yang kedua, hukuman itu tidak menepati syariat. Pasal apa? Pasal hak mengampunkan pesalah terletak pada pemerintah, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan Agung dan sebagainya. Sedangkan orang yang mati dibunuh, hak untuk mengampun atau menghukum pesalah 100% Allah beri kepada waris. Dia ada 3 option yang boleh dia pilih waris. Yang pertama, kisas, bunuh, balas bunuh. Yang Arif, itulah satu-satunya anak tunggal lelaki saya nak dia dibalas bunuh. Islam nak jaga hati manusia, hati individu, sehingga kan pelaksanaan ikdam pancung itu pun diberi hak kepada waris. Maknanya waris boleh pegang pedang, boleh pancung kepala orang yang membunuh anak. Nampak tak? Tapi kalau kita berani kan, kalau kita tak berani nak petak kepala orang, barulah tugas memancung kepala pesalah itu kembali kepada tukang pancung kerajaan. Saya yang Arif takkan nak pancung kepala lembu boleh lah. Kambing kan, tanpa belah kasihan, saya tak aja kepala dia kan. Masa nak ambil otak dia kan, orang tu sampai hancur otak tu. Alamak, hancur belah otak ni kan, ambil kepala lain. Tapi ni kepala orang yang Arif, saya tak sanggup walaupun dia bunuh anak saya. Jadi baru beri kepada tukang pancung kerajaan. Tapi Islam beri hak kepada waris untuk pancung. Nampak tak? Macam mana Islam nak jaga hati waris tadi? Satu. Yang kedua, yang Arif, saya maafkan dia. Yang Arif, saya tak nak dia dihukum pancung yang Arif, tapi maaf bersyarat, saya nak dia membayar ganti rugi, diat ke atas saya. Kata Nabi, diat atau mengganti rugi orang yang mati dibunuh 100 ekor unta, 30 ekor unta 3 tahun nak masuk 4 tahun, 30 ekor unta 4 tahun nak masuk 5 tahun, 40 ekor unta putih. Mana nak cari? Memang tak boleh cari. Kalau boleh cari pun tuan-tuan, zaman Rasulullah dahulu, unta-unta diat diletakkan di hadapan rumah waris. Jadi bila sahabat keluar, sahabat tengok ada unta banyak kat depan rumah orang, sahabat tahulah bahawa orang ni ada kematian ahli keluarga, dan dia telah dapat bayaran diat daripada yang membunuh, iaitu 100 ekor unta diletakkan depan rumah. Unta-unta bela semua dekat belakang, unta yang diat depan rumah. Kalaupun hari ni kita dapat cari 100 unta nak letak kat depan rumah, haru tuan-tuan. Besok jiran kita buka pintu rumah je, yang kenapa bang? Semalam baru kita bercadang nak pergi umrah kan, kita dah sampai Mekah dah ya. Dah unta banyak depan tu. Bang. Jadi macam mana tuan? Maka convert tukar dengan nilai mata wang. Zaman saya duduk di Yaman tuan-tuan, Kedutaan Malaysia pernah sembelih unta ketika raya Korban. Lepas tu tak sembelih dah. Saya tanya, kenapa Datuk tak sembelih dah unta masa Korban? Asyik lembu kambing ni. Dia kata mahal kan. Masa kita sembelih tu seekor unta $1,500. Ketika itu nilai mata wang $1 bersamaan RM3.85. Tinggi masa tu. Sekarang ada baru $1 3.2, RM3.20. Dulu RM3.80. Jadi $1,000 RM3.850, $500 hampir RM2,000. Maknanya lebih kurang dalam berapa? RM6,000, RM7,000, RM5, RM6, RM7 itulah harga dia seekor unta. Itu tahun 2002. Ni dah 2014. Mungkin dah naik lagi harga. Ambil lah pukul kata kira-kira kombo-kombo tukar-tukar 1 juta.
1 juta nilai dia kena bayar sekaligus. Jumhur ulama kata apa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, kecuali Imam Abu Hanifah, tidak membenarkan bayaran secara ansuran untuk bunuh sengaja. Bunuh tak sengaja je boleh bayar ansuran, sebab dia tidak ada niat membunuh. Yang ni memang ada niat nak bunuh orang tu, jadi bayar sekaligus. Ada tanah, jual. Ada rumah 2-3 bilik, jual. Ada kereta banyak sangat, tinggalkan 1 je, lain semua jual. Kumpul-kumpul cukup 1 juta, bayar ke waris mangsa. Ni azan tu. Yang dia boleh pilih ialah yang arif, anak saya pemuda, yang bunuh juga pemuda. Mati dah seorang pemuda, takkan nak mati lagi seorang pemuda. Pemuda inilah harapan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dah tua yang arif pun dah berubat dah. Rumah kata pergi, kubur kata lagi. Dah nak mati je kita ni, takkan nak korbankan seorang lagi pemuda. Saya yakin apa yang berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dalam janin ibunya, dia telah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup setakat 24 tahun sahaja. Dan Allah juga yang telah menentukan dia mati di tangan kawan karib sendiri. Jadi ya Arif, saya maafkan dia tanpa sebarang syarat. Tengok tuan-tuan, ni susah nak buat. Tapi itu pilihan yang diberikan kepada waris. 3 benda dia boleh pilih. Sama ada nak hukum bunuh balik kepada pembunuh anak dia, atau maafkan daripada hukum bunuh tapi nak ambil dia ganti rugi denda, atau yang ketiga maaf, maknanya tanpa syarat. Hukum bunuh pun tak kena, dia pun tak kena. Itu 100% pada waris, bukan pada pemerintah. Hari ini kita pemerintah, dia yang ada hak untuk mengampunkan bersalah. Malah denda pun, kalau bayar denda pun bukan kepada bangsa, bukan kepada waris bangsa, tapi siapa yang dapat denda tu? Dia juga lah yang dapat denda tu.
tangan dia. Bila tuan-tuan tahu satu persatu, Allah nampak kebincangan. Begitu juga dengan kesalahan mencederakan orang. Dalam undang-undang kita tuan-tuan tidak ada hukuman balas balik kecederaan. Apa hukuman dia? Penjara atau denda. Tuan-tuan tengah makan kuih tiaw sup. Kuih tiaw sup mangkuk besar satu. Dia bagi mangkuk besar betul-betul kan? Punya kebulu kita malam tu 3 hari tak makan. Jadi malam tu singgah di kedai tom yam, kuih tiaw sup mangkuk besar dia bagi besar ni. Penggalegak sup tu berasak, kita pun ambil pun sup nak makan ni. Tiba-tiba nampak orang yang berdendam dengan kita. Dia pun patah balik ke kereta dia, ambil pedang samurai. Dia memang berdendam dengan kita lama dah. Kita dah tak perasan dia dah pasal kuih tiaw sup punya penangan. Tengah-tengah nak masuk mulut ni dia pun tentak tangan kita putus. Pada lampu tangan kita masuk dalam kuih tiaw sup. Jadilah kuih tiaw sup tangan. Tangan ni tuan-tuan dalam masa 72 jam kalau buh dalam icebox atau apa dia apa benda lah dia ada buat benda ni kan, dalam 72 jam boleh pakai, boleh sambung. Tapi lepas dari 72 jam walaupun buh dalam tempat yang selamat tak boleh pakai. Tapi kalau dah masuk dalam sup panas menggelegak tu, tak ada pek nak sambung tu. Memang tak ada pek dah masak lagi nak sambung tu. Jadi cacatlah kita daripada orang sempurna jadi orang kelainan upaya, tak ada tangan sebelah ni. Dapat tangkap dia, bawa pergi pada kulit, lepas tu bicara di mahkamah. Apa hukuman dia? Kamu dihukum penjara 1 tahun, denda RM5,000. Denda RM5,000 bukan dapat kepada mangsa yang kena potong tangan, dapat kerajaan. Lepas tu hukuman dia penjara setahun. Tuan-tuan, penjara tuan-tuan, hukuman yang dalam Islam hukuman penjara hanya tak lebih pada setahun. Ini sampai 20 tahun, 30 tahun duduk dalam tu tuan-tuan, bukan menyelesaikan masalah, mengundang masalah lagi ada lah. Hukuman penjara tak selesai masalah, mengundang masalah lagi. Dia duduk dalam penjara tuan-tuan, senang. Tak payah fikir hutang kod memot, tak payah fikir hutang kereta, hutang kredit kad, nafkah bini, nafkah anak. Ada orang kod memot datang ke penjara. Cik, ada tak bantuan nama Razali bin Osman? Kenapa? Sebab dia hutang set sofa dengan kita dah 3 bulan tak bayar. Ada? Mana ada? Siapa yang kena bayar? Bini lah. Bini yang kena bayar semua hutang-hutang. Selesai masalah ke? Tak selesai masalah. Dia duduk dalam penjara senang lena. Makan percuma, minum percuma, baju dapat kan? Kawan-kawan ramai, boleh main polis sentri, boleh main nyogok-nyogok. Ustaz pula datang dalam penjara pergi ngajar dia, bagi kuliah. Nampak tak? Seronok tak seronok kalau duduk dalam penjara? Cuma yang bezanya kalau duduk kat luar, duduk atas tilam, baring atas tilam ni mungkin bukan atas tilam lah, tilam kerah tu, simen ke apa ke. Kalau kat luar dapat makan kari mamak pekat, yang kat dalam ni mungkin lah kari air, contoh lah kan. Tapi tak mati ke bulu, tetap boleh makan. Lepas tahun dia keluar penjara, dia lalu depan rumah orang yang dia tetap tangan. Orang tu tengah terkial-kial makan ayam dengan siku. Mata tangan dah tak ada, makan ayam dengan siku ni, nak masuk tak boleh. Lalu dia, bang, susah benar nampak nak makan ayam. Kita tengok muka dia terus, kita rasa gerak. Dia tangan dua-dua belah masih ada, sehat walafiat, makin gemuk lagi ada. Kita ni yang jadi mangsa, tangan sebelah dah tak ada. Duit pampasan pun, denda yang mahkamah suruh bayar pun bukan bayar kita. Saking insurans pun kita tak ada, apa tak ada, tak kafu semua tak ada. Jadi tak ada apa yang dapat ke kita kan. Lepas tu dia dah senang lenang, kita yang menanggung derita. Sebab tu Islam tak pakai hukuman macam ni. Islam letakkan hukuman macam ni dalam peruntukan qisas, sama, seimbang, setimpal. Kalau tangan kita diputuskan, tangan dia balik diputuskan. Kalau kita congkel biji mata orang, biji mata kita kena congkel balik. Kalau kita potong telinga orang, telinga kita dipotong balik. Kalau kita potong lidah orang, lidah kita dipotong balik. Kalau kita potong kaki orang, kaki kita dipotong balik. Ibaratnya tuan-tuan, penjenayah bila dia nak potong tangan orang, ibarat dia memotong tangan sendiri. Ini Islam jaga. Dan dia hukuman dia sama, seimbang, setimpal. Contohlah, biji mata kita dikorek sebelah kanan, dikorek berdarah-darah itu. Lalu jatuh hukum bersalah, dia juga biji mata sebelah kanan akan dikorek. Lepas tu tiba-tiba dia kata apa? Ya Arif, boleh tak ya Arif, biji mata belah kanan ni terang lah, tak rabun.
nampak semua tulisan ni. Ni yang belah kiri ni, dah gabun teruk ni. Satu apa pun tak nampak, dah tak guna ni. Korek yang ni boleh tak Arif? No, tak boleh. Kalau kita korek orang tu belah kanan kita juga kena dikorek. Tak boleh tukar-tukar sebab makna kisah sama, seimbang, setipak. 4 gigi kita belah kanan atas patah gigi dia orang. Gigi dia juga 4 belah kanan atas akan dipatahkan. Telinga belah kanan dipotong, telinga kita juga belah kanan akan dipotong. Ya Arif, saya tahulah saya potong jari dia, jari telunjuk dia sebelah kanan. Saya mengaku bersalah atas kesalahan tersebut. Jadi saya puas hati. Saya juga mengajar lama dah. Tak apalah, saya mengaku bersalah yang saya potong tangan dia, jari dia. Tapi ya Arif, boleh tak? Boleh nak hukum saya jangan potong jari telunjuk saya belah kanan. Pasal ni sempurna lagi, cantik lagi ni. Ni tolong potong yang sebelah kiri ni. Pasal dia dah memang kontot dah, terkena mesin debu tahun lepas. Dah kontot dah sedih. Boleh tak potong yang sebelah kiri? No, tak boleh. Sebelah kanan juga kan dipotong. Nampak tak Islam jaga macam mana hati dan perasaan manusia? Sebab tu kisah dan diat peruntukan ini dikhususkan untuk manusia, untuk jaga individu. Hudud nak jaga masyarakat. Sebab tu tak boleh ampun, tak boleh pindah, tak boleh tukar hudud. Dan bila kita laksana hudud, jenayah akan berkurang sedikit demi sedikit. Kalau kita pindah je undang-undang dia, pindah hukuman dia. Macam sekarang ada undang-undang zina, ada semua ada kan. Tapi berlaku zina, berlaku. Pasal apa? Pasal hukuman dia kita tak ambil yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Kita hanya ambil kesalahan sahaja. Kita pindah, kita tukar, maka tak jadilah pencegahan. Dan seterusnya tuan-tuan, 3 poin insya-Allah kita habis dalam pukul 9. Seterusnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hudud ni pasal nak jaga apa? Hifzul aqli, nak jaga akal. Kerana akal ini kalau dirosakkan dengan arak, hancur masyarakat. Arak ni tuan-tuan, fungsi dia menutup akal. Arak ni punya teruknya, punya hebatnya, dia menutup fungsi akal. Sebab itulah Sayyidina Hamzah ketika mencari pohon izhir bersama dengan Sayyidina Ali untuk walimah Ali nak jual kepada tukang emas. Dah lepas kumpul pohon izhir tu dah letak dekat unta, kemudian dia berehat di satu stall, macam warung lah tepi jalan. Dihidangkan arak. Ketika itu arak belum diharamkan secara mutlak. 3 peringkat Allah haramkan arak secara berperingkat-peringkat kan. Maknanya yang pertama Allah beritahu arak dengan judi ni ada manfaat, ada dosa. Tapi dosa lebih banyak, lebih hebat, lebih besar daripada manfaat. Suruh masyarakat Islam begitu fikir. Jadi ada sahabat yang tinggalkan arak, ada yang masih minum. Yang kedua, peringkat kedua arak diharamkan ialah ketika mana seorang sahabat yang mabuk, lepas minum arak dia sembahyang. Ketika dia sembahyang, dia baca surah apa? Dia baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Apa dia? La. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah. Patutnya la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kau sembah. Tapi kalau dia mabuk, lalu dijumpa perkataan Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu sembahyang ketika kamu dalam keadaan mabuk. Itu level kedua pengharaman arak. Level ketiga pengharaman arak ketika mana? Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab minum arak dalam keadaan mabuk, minum banyak sangat, bersangatan sampai mabuk. Lalu dia berdiri di tengah-tengah Madinah itu. Dia kata, katakanlah kepada Allah bahawa dia tidak mampu mencegah apa yang aku nak buat. Kalau orang sedar ucap kataan ni, kufur dah. Tapi kalau dia mabuk, sahabat lari pergi cari Rasulullah. Rasulullah datang, pukul Umar dengan sahabat-sahabat, ikat, berbalik. Ketika itulah turun ayat pengharaman mutlak arak. Tak boleh minum dah arak, nama arak. Jadi Sayyidina Hamzah ni lepas dia berhenti dekat warung stall, tengah-tengah dia minum arak, mabuk, datang sama video wanita mendendangkan sajak syair. Pada zaman Rasulullah ni, ketika itu banyak penyair-penyair. Lepas tu Quran turun sebagai mukjizat utama Rasulullah SAW. Jadi dia dendangkan syair sajak sehingga Hamzah terpengaruh dengan dendangan sajak dan syair video wanita tadi, sehingga dia sanggup pilih mana satu unta dia untuk dibunuh. Sedangkan unta itu dua-duanya unta yang dia sayang. Sahabat nak beli pun dia tak bagi. Tapi ketika dia dah mabuk, ditutup oleh arak tadi,
akal dia, kemudian digoda, dipengaruhi oleh sajak dan syair tadi, akhirnya dia ambil satu, pilih salah satu unta dia bunuh. Bukan sekadar dia bunuh, dia potong dada unta tu, dia ambil hati, dia lapar hati tersebut. Ali yang jijik dengan perbuatan Hamzah ini lari pergi Rasulullah. Rasulullah datang dengan beberapa orang sahabat. Hamzah berdiri dalam keadaan mata merah. Hamzah kata apa? Kamu semua ni tak ubah seperti budak suruhan bapa saudara. Nampak. Pasal apa dia kata itu? Pasal dia dah hilang fungsiakan, dia tak kenal dah Rasulullah. Nampak tak? Betul-betul banyak arak ni. Sebab tu kata Nabi, Al-khamru ummul khaba'is. Arak itu ibu ataupun punca segala kejahatan. Kata Nabi, man syaribal khamr tarakas salah wa waqa'a ala ummi wa khalatihi wa ammatihi. Siapa yang minum arak akan tinggalkan salat, kemudian dia akan setubuh mak dia. Setubuh mak dia tuan. Dan dia akan setubuh mak-mak saudara dia. Pasal apa dia boleh setubuh mak dia dan mak-mak saudara dia? Pasal dia dah tak kenal dah mana satu bini dia, mana satu mak dia, mana satu mak saudara dia. Sebab arak dah ditutup, akal telah ditutup oleh arak tadi. Khamara yuhammiru, tutup fungsi akal dia. Sebab tu Islam haramkan arak dan tak boleh minum arak, dan arak termasuk salah satu daripada hukum hudud. Ketika dipaham yang mengaku minum arak rela disebat dengan 6 kali sebatan. Sebab kalau itu kan itu bukan hudud kan? Ada kata ustaz, itu hudud ustaz, bukan hudud. Kesalahan arak tu hudud, tapi peruntukan hukuman dia ta'zir. Pasal orang yang minum arak, hukuman hudud dia 40 kali sebatan atau 80 kali sebatan. Tapi dalam enakmen kita hanya ada 6 kali sebatan. Akta Mahkamah Syariah 1965 pindaan 1984 tuan-tuan, hanya ada 356. Semasa diwujudkan Akta Mahkamah Syariah 1965, hukuman yang ada 3 bulan penjara, 1000 denda. Padan lah tu RM1,000 ketika tahun 1965. Lepas tu dipindah pada tahun 1984, upgrade sikit, 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan. 84 sekarang dah 2014, hampir 30 tahun dah tak relevan dah hukuman tu. Kena upgrade lagi ya, kena pindah. Hukuman rogol dipindah daripada 20 tahun kepada 30 tahun. Tuan-tuan tahu tak penjara? Mahkamah sivil, mahkamah luar sana tu. Tapi kenapa undang-undang Islam tidak dipindah-pindah sampai sekarang? Sebab tu orang agama buat macam-macam jenayah syariah. Dan berkhaluatnya, berzinanya, bercumbunya, berpeluk sakan dan sebagainya. Sebab 356, 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatan. Tuan-tuan, 5,000 tuan-tuan. Allah Rabbi. Zaman sekarang tuan-tuan, kalau orang tanya kerja mana? Kerja mana tu? Berapa gaji? 1,800. Orang gitu tu. Orang tak pandang dah 1,800. Zaman sekarang orang dengar gaji 3,000, 4,000 tu biasa. Biasa je zaman sekarang. Sebab tu 3,000 dapat beribu. Pasal miskin lah tu. Mana boleh kata 3,000 tu banyak? Banyak tu boleh banyak, kenapa dapat beribu? Pasal 3,000 orang tak pandang tak? Dulu RM50 satu troli boleh beli macam-macam. Sekarang RM50 2 barang. Nanti tak lama lagi 10 tahun yang akan datang, kita buat kereta kan, ngantuk kan, ngantuk berhenti je dekat Petronas beli swinggam. Dek bagi swinggam tu dek, nak pergi sana lah, beli apple ke beli pisang, bagi beli apple lah. Berapa dek? RM99, 90 sen bang. Swinggam RM99, 90 sen, 10 tahun yang datang. Dah tak ada nilai dah duit tuan-tuan. Sebab tu 5,000 denda hari ni tuan-tuan, orang mudah nak bayar. Berkeluar, berapa denda? RM2,500. Dek nak bayar pakai credit card boleh tak? Cash tak ada lah dek. Wang hancur betul. Boleh lah pakcik, jap silap, bukan pakcik Datuk. Yalah Datuk, bagi credit card, swipe kan. Lepas tu tanya pasangan dia, awak, you boleh bayar tak? Tak boleh lah bang, tak ada duit lah bang. Ni dek kira dia sekali RM1,000. Datuk, ada duit Datuk? Tengok tu platinum tu, limit dia RM50,000, baru cah RM5,000, ada RM45,000 lagi. Banyak lagi masa boleh berzina, boleh berkhaluat, RM45,000 lagi, banyak. 5-6 bulan lepas tu kena tangkap lagi orang yang sama juga.
Bayar yang kredit pula. Bukan Datuk ke yang kena tangkap 5-6 bulan lepas. Ya tu saya. Tapi itu dulu Datuk, saya Tan Sri. Tan Sri dah. Mudah lah nak bayar. 5,000 kan banyak sangat. Saya tuan-tuan pernah ditawarkan jadi penasihat agama di salah sebuah syarikat dengan gaji 10,000, tapi saya tolak. 10,000 bukan kerja apa pun. Ajar staf-staf dia agama, kursus-kursus tentang bini insan, budak insan tak. Cukup bulan 10,000. Bonus 5 bulan. Bonus 5 bulan. 5 bulan gaji. Sekali dapat 50,000. Boleh keluar MyV sebiji. Cash. Tapi saya tolak. Saya tak nak. Pasal apa? Pasal saya tak boleh bercakap ikut skrip Quran dan Sunnah. Saya kena bercakap ikut skrip dia. Bila kita bawa Islam, kita bawa agama, skrip mesti 2 saja, Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak bawa skrip manusia, nak cari rebel manusia, tak usah jadi ustaz, berhenti dia jadi ustaz. Sebab tu sekarang saya freelance. Suka hati saya. Saya nak kata Malaysia ni negara sekular ke, bukan negara Islam ke apa ke, saya tak terikat dengan mana-mana. Ada orang tak boleh nak cakap. Macam ada seorang tu, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Nama dia. Apa dia kata? Hudud kalau tidak boleh mendatangkan keadilan, maka tak perlu dilaksanakan. Itu kata-kata seorang ahli agama, agamawan. Dia ahli agama tu, Profesor Emeritus Dr. Tan Sri keluar kenyataannya. Saya dalam proses menyiapkan satu lagi buku saya, iaitu buku saya, tajuk dia ni, tajuk yang melambung lah, Hudud, Rahmat atau Petaka. Menjawab segala persoalan-persoalan masyarakat tentang pemahaman hudud, fitnah tentang hudud. Dan antaranya keratan akbar daripada profesor tersebut. Saya ambil dan saya jawab secara ilmiah. Poin yang paling utama, kalau itulah alasannya, maka nanti tuan-tuan jangan marah kalau isteri tuan-tuan tak semayang. Bila kenapa tak semayang subuh gini? Dan nak habis waktu subuh ni. Bini kita pun kata apa? Alah bang, kalau saya semayang pun tak guna bang. Abang tahu tak, bila abang pergi kerja je, saya duduk depan, kalau dekat tepi longkang tu, borak dengan si bedah sebelah ni, saya gosi macam-macam, saya ngumpat sana, saya ngumpat sini. Jadi maknanya bang, kalau saya semayang pun tak guna bang. Sembahyang kalau tak boleh mencegah perbuatan fahsyat dan mungkar, tak payah semayang. Nampak tak? Sama saja tu. Hudud kalau tak boleh mendatangkan keadilan, tak payah buat. Ini sebab tu tuan-tuan, bila ada orang suruh saya sambung PhD, saya tak nak sambung. Dia kata Ustaz kena ada title doktor sikit baru boleh lawan orang Ustaz. Saya kata tak perlu. Rasulullah dulu pun tak ada PhD. Nak lawan orang ni bukan susah sangat. Guna Quran dan Sunnah, habis itu. Quran dan Sunnah saja. Itu saja. Kalau dia benar, maka dia benar untuk sama. Kalau dia tak benar, bercanggah dengan Quran dan Sunnah, kita dedahkan kebenaran. Habis kita. Tak susah pun. Baik. Jadi bila ketika dihukum dengan 6 kali sebatan, ramai yang marah, ramai yang tak bagi. Antaranya SIS, Sister in, saya tak boleh kata dia Sister in Islam, sebab perbuatan dia 100% menolak Islam. Sister in apa? Ada satu makhluk yang bertanduk mula dengan S. Doktor sebut sendiri dah. Gabung dengan terus Sister in apa? Tu sesuai untuk dia. Dulu dia petikai hukum faraid. Dia kata apa? Perempuan kenapa dapat 1/3, lelaki dapat 2/3. Tuan-tuan, bila kita melawan sunnatullah, melawan fitrah Allah, maka kita akan jadi orang yang melawan fitrah Allah. Sunnatullah. Perempuan ni asalnya sunnatullah, fitrahnya ialah duduk di rumah. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa dia, bila suami mampu menyediakan tempat tinggal, makan, minum, pakaian, 3 perkara kepada isteri, siap bagi duit poket lagi 2,000 sebulan, maka isteri haram bekerja. Tempat dia di rumah. Tapi kalau suami kira-kira dia bayar sewa rumah, bayar kereta, bayar telefon, bayar medical, bayar air, bayar tiga pintu apa, negatif 2,000, kurang 2,000 lagi. Allah, mana nak cari 2,000 ni? Orang rumah kata apa? Bang, saya ada ijazah bang, saya pergi bang, tak apalah bang, saya tolong bang, saya bantu abang kerja. Baru dibolehkan bekerja.
Tapi kalau tak ada, semua dah mampu dah, selesai semua, maka isteri tak boleh kerja, duduk di rumah. Bila dia duduk di rumah, maka bila Islam bagi dia 1/3, duduk di rumah je pun, dengan semua benda dia dapat, duit poket lagi pun dapat, agak-agak berbaloi tak 1/3? Berbaloi dia. Lelaki yang banyak tanggungjawab 2/3. Perempuan cukup beruntung, lepas berkahwin dia hanya perlu menjaga seorang manusia sahaja yang bernama suami untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lelaki walaupun dah berkahwin, dia perlu jaga banyak manusia untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kena jaga ibu, kena jaga ayah, kena jaga isteri, kena jaga anak-anak dan masyarakat. Ingat senang lelaki nak masuk syurga. Padan dah lah 2/3 tu. Perempuan cukup mudah masuk syurga, dapat dia 1/3 tu padan. Tapi kalau perempuan pun sama bersaing, laki jadi CEO, dia pun nak jadi CEO. Laki beli kereta, dia pun nak beli kereta. Laki kerja, dia pun nak kerja. Laki ada handphone, dia pun ada handphone. Laki loteri, dia pun nak loteri, kan? Laki beli rumah, dia pun beli rumah. Semua sama. Laki rumah sama. Tiba-tiba Islam bagi 2/3, 1/3. Paling lah orang tu. Sebab perjalanan hidup yang sama, tiba-tiba dapat faraid tak sama. Tapi kalau duduk kat rumah, berbalik dah. Lepas tu kita lawan sunatullah, lawan fitrah Allah. Dia jadi dia. Kan? Kata Sister In tu, dia kata apa? Perempuan tak boleh disebat, perempuan tak boleh disebat, perempuan tak boleh disebat. Sedangkan dia lupa Allah kata, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki hendaklah disebat dengan 100 kali sebatan. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia, Allah Subhanahu wa taala kalau nak gunakan dhamir lelaki sahaja pun dah memadai. Az-zani tak payah az-zaniyatu. Sebab bila kita guna dhamir lelaki dalam kaedah bahasa Arab, dia boleh pakai untuk perempuan. Contoh macam salam, Assalamualaikum, kom tu untuk lelaki, tapi perempuan boleh jawab Waalaikumsalam. Nampak? Kata Imam Al-Qurtubi, tak perlu guna pun dhamir az-zaniyatu, tak perlu. Tapi pasal apa Allah letak juga az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan, penzina lelaki. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia, nak menunjukkan kepada manusia bahawa lelaki dan perempuan adalah sama hukumannya dari sudut jinayah. Sama-sama sedang, sama-sama buat, maka hukuman sama-sama. Lelaki disebat, perempuan juga disebat. Tapi datang yang mendakwa membela Islam, orang tak boleh sebat. Tengok, bela Islam sebelah mana? Sedangkan Allah suruh sebat. Nak kata Allah zalim. Sebab dia berpaksi kepada human right, berpaksi pada hak asasi manusia, bukan berpaksi kepada Quran Al-Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, baik. Dia memang tak boleh sejam dah ceramah tentang hudud. Dia kalau ceramah sebab saya tengok tadi ceramah perdana, dia elan dia ceramah perdana, kan? Dia ceramah perdana ni kurang-kurang 4 jam setengah. Tapi kalau dia tulis itu kuliah maghrib, saya pun cengkak dah kuliah maghrib saya. Okey, 2 poin insya-Allah. Tak lama insya-Allah. Besok cuti kan? Ke ada kerja? Besok cuti, pada hari Ahad cuti, hari Isnin pun cuti. Kan? Baik, last 2 poin lagi last. Yang seterusnya, Allah turunkan hudud, turunkan peruntukan dia untuk apa? Hifdzun nasli, jaga apa? Jaga keturunan. Sebab tu zina tidak dibenarkan. Zina tuan-tuan, yang belum berkahwin kena sebat 100 kali, yang telah berkahwin direjam sampai mati. Sebab apa? Sebab orang yang telah berkahwin, dia ada tempat untuk dia lepaskan nafsu dia, syahwat dia, iaitu kepada isteri dia. Tapi orang yang belum berkahwin, dia tidak ada tempat untuk lepaskan syahwat dia, melainkan dengan berzina dengan pasangan dia. Sebab tu orang yang berkahwin dikenakan rejam sampai mati. Tapi orang yang belum berkahwin, hukumannya hanyalah sebat 100 kali sebatan. Tuan-tuan, kalau kita kena rejam tuan-tuan, bukan rejam separuh mati, rejam sampai mati, menangis air mata darah tuan-tuan, kita takkan boleh undur kembali. Nampak tak tuan-tuan? Kita tak, kalau hukuman tadi itu dijalankan, dilaksanakan, saya tidak ada lagi orang yang berkhalwat. Ini timbalan pengarah pun khalwat. Timbalan pengarah jabatan mana? Tuan-tuan jawab sendiri tak? Masuk dalam metro kan? Hakim mahkamah syariah pun khalwat. Kan?
Dia hakim mahkamah syariah tempat lain, dia berkhaluan ke tempat lain. Dia ingat boleh tutup kes lah, boleh tutup rahsia lah. Kena tangkap habis duit. Nampak tak? Sebab apa? Hakim mahkamah syariah tak kahwin, kahwin tak? Timbalan mengalah, tak kahwin, kahwin tak? Sebab apa? Undang-undang yang lama. Undang-undang yang lama. Sebab tu dia boleh berkhaluan dan membawa kepada zina. Kalau dia rejam, ada undang-undang rejam sampai mati, agak-agak dia nak berzina, dia nak berkhaluan. Tak nak. Dia takkan berzina dan dia takkan berkhaluan. Inilah yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Sebab tu Allah nak jaga keturunan. Sebab bila orang berzina ni, tuan-tuan, dengan buang anaknya, lahir anak luar nikah, tinggal lepas tu dekat tong sampah, tinggal lepas tu dalam motor, dalam bakul motor tu imam dah 20 tahun kahwin kan, doa setiap malam, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku anak, tak dapat anak. Hari tu subuh, lepas main subuh, tengok ada anak dalam bakul, instant terus, ya Allah dapat anak semua kan. Kan tinggal dekat kaki masjid, dekat tepi surau dan sebagainya. Allah Rabbi. Nampak tak? Kan? Jadi berlaku kekeliruan atau berlaku kekelaruan keturunan dan sebagainya. Sebab itu Islam tak bagi berzina, kerana berzina ini boleh mengundang macam-macam masalah. Tapi tuan-tuan sedarkah dalam undang-undang negara kita, kalau lelaki dengan perempuan berzina, suka sama suka, tidak ada sebarang kesalahan atau peruntukan yang boleh dikenakan ke atas mereka. Ini undang-undang dalam negara kita. Tak percaya, kita tanyalah mana-mana peluang. Kalau seseorang ditangkap, bawa pergi ke mahkamah bagaimana semua kan, umur dia 20 tahun, lepas tu perempuan tu nak kata apa? Ya Arif, tolonglah lepaskan dia ya Arif, kami ni ya Arif, buat benda lah tu, suka sama suka, saya bukan dipaksa dan dia bukan memaksa saya bukan dirogol, memang kami suka sama suka berzina. Hakim kata apa? Dah tu yang kau duduk nanti kau menyemak aja, balik. Tak ada apa-apa peruntukan kesalahan yang boleh dikenakan ke atas mereka. Yang boleh dua saja. Apa dia? Sekiranya wanita itu di bawah umur lelaki 20 tahun, perempuan itu 14 tahun. Ya Arif, tolonglah ya Arif, saya dengan dia pasangan kekasih ya Arif, kami dah buat ni banyak kali ya Arif, dan 15 kali dah. Memang saya dengan dia reda, memang saya rela dia berlaku itu, dia tak bergol saya. Tetap lelaki itu akan didakwa dan diheret ke muka pengadilan sebab perempuan itu di bawah umur. Satu. Yang kedua, persetubuhan paksa. Apa paksa? Maknanya lelaki 20 tahun, perempuan pun 20 tahun atas daripada umur kan. Perempuan kata apa? Ya Arif, saya tunang dia, dia tunang saya sayang dia, dia sayang saya. Memang kami nak kahwin ya Arif dalam 3 bulan, tapi pada malam kejadian saya tak rela diperlakukan sedemikian. Dia paksa saya, dia rogol saya. Nampak tak? Barulah lelaki itu kena. Tapi kan suka sama suka, no, tak ada apa peruntukan yang boleh dikenakan ke atas mereka. Nanya ya tuan-tuan, jaga anak masing-masing. Pada berzina, Allah Rabbi, na'udzubillah min dzalik. Tak ada apa hukuman undang yang kita pakai tu. Tak ada. Maknanya persetubuhan paksa. Dan bila paksa dengan bawah umur, dua je. Paksa ni pun tuan-tuan tahu tak, dia juga terkena ke atas suami dan isteri. Contoh, suami balik rumah, tiba-tiba dia kata kepada isteri, yang abang nak anak orang saya rimah ni. Isteri tak bagi, isteri tak nak. Suami pun tarik dia, anak lagi pun dia pun tarik, bawa pergi ke katil. Dia pun setubuh dengan isteri dia, dalam isteri dia tak rela. Isteri boleh pergi report ke balai polis, dia dirogol oleh suami. La ilaha illallah. Suami tengah kerja kan, dia datang polis. Ni Encik suka naik ya. Saya ada nama keadaan Encik didapati merogol isteri. Isteri sendiri pun boleh ada istilah merogol. Nampak tak? Ni yang kita pakai. Undang-undang apa yang tuan-tuan nak bela ni? Ni undang-undang ni yang ada dalam negara kita ni, yang 100% menyalahi ketetapan Islam. Isteri sendiri yang kata Nabi ibarat ladang, boleh mendatangi dia untuk sukajilah. Kata Nabi, sekiranya kita berada, nak tengok bagaimana ketaatan isteri kepada suami, Nabi kata sekiranya suami berada di atas bonggol unta, isteri pun berada di atas bonggol unta, dan suami berkehendak kepada isteri atas bonggol unta itu, Nabi suruh bagi. Sebab apa tuan-tuan Nabi kata bonggol unta? Kenapa Nabi bagi perumpamaan unta? Pasal zaman dahulu, di tanah Arab dahulu, bila dia orang naik unta yang tak ada pelana tu,
Dia akan duduk di tengah-tengah bonggol. Bila dia duduk kat bonggol tu, bila unta bergerak, bonggol tu bergeser dengan Angry Bird ni. Angry Bird kalau nak tidur je, sedar. Sedar tak boleh. Bila dia bergeser sebab tu ada hadis yang melarang lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan bergeser dalam satu pakaian, tak boleh. Dalam satu selimut tak boleh bergeser. Kerana dia boleh mengundang syahwat. Jadi dia bergeser Angry Bird tu dengan bonggol unta. Jadi tengah-tengah bergeser tu, nafsu pun naik, syahwat pun tiba-tiba datang, isteri pun ada depan tu, suami minta dekat atas bonggol unta tu, kata Nabi, isteri kena bagi. Nampak macam mana ketaatan isteri kepada suami? Tapi jangan buatlah atas bonggol unta, jatuh orang patah dalam tu 3 bulan kena simen. Tapi maksudnya apa? Maksudnya sampai macam tu sekali ketaatan isteri kepada suami. Baik. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menurut undang-undang Islam untuk jaga apa? Hifzul mali, untuk jaga harta, jaga duit, jaga apa? Orang kata apa? Harta pencarian seseorang. Kita jual ayam goreng di pasar malam. Kita menghadap api daripada petang sampai ke tengah malam nak jual 2,000 ketul ayam. Panas berpeluh-peluh, dapat duit RM2,000. Balik-balik rumah kena rompak. Apa perasaan kita tuan-tuan? Sebab tu Islam turunkan undang-undang hudud. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan mereka berdua sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan, dan sebagai nakalan min Allah, hukuman pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Potong tangan pencuri. Kita cari harta penat-penat, tiba-tiba ada orang curi. Sebab tu tuan-tuan, saya suka bagi tip pada tuan-tuan. Nak mengelak duit kita kena curi, ada tip dia. Apa tip dia tuan-tuan? Mudah je. Amalkan, insya-Allah berjaya. Kita punya duit tu, bila kita nak tidur tu, emas kita ke, emas jongkong ke, emas fizikal tu kan, logam kuning lah, apa benda-benda kan, duit ke apa ke, kredit kad ke tu, kita bubuh dalam plastik yang putih tu, yang bungkus air ke, bungkus apa kan, bubuh dalam plastik. Kemudian kita ikat dengan getah, ikat kemas. Kalau ada gam yang pakai karet tu, kita gam, kemas. Kemudian kita bubuh dalam tong flash jamban, bubuh dalam. Satu-satunya bilik yang pencuri tak meledak jamban. Nak lagi bagus, nak lagi memang pencuri takkan masuk, berak malam tu jangan flash, biar tembok agak mangkuk tandas tu, biar gitu seketul. Pencuri boleh masuk rumah, dia tengok ada tarik, busuk ni, pergi jamban, Allah tarik, dia tutup pintu, dia kunci habis, dia tak masuk dalam tu. Sedangkan dalam tong tu ada duit berjuta, ada nilai wang harta yang banyak. Ni tip mudah. Tapi saya nak beritahu tip ni dah pecah lah, pecah rahsia kan? Ni speaker ni kat luar, kalau habis semua semua, jadi orang tahu lah. Jangan tunjuk jamban tu nanti. Tengok, takkan sampai macam tu sekali kita nak letak duit. Punya takutnya kena rompak je bang. Sebab tu hukuman dia keras. Bila orang tanya ustaz, hudud 7 kesalahan je. Zina, menuduh zina, minum arak, mencuri, merompak, murtad, menderhaka. 7 punya kesalahan ustaz. Betul? Tapi kenapa keras? Sebab 7 kesalahan ni kalau tak dijaga betul-betul, masyarakat huru-hara. Sebab tu 7 benda ni termasuk dalam hudud, dan peruntukannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang mampu jaga manusia, yang mampu mendatangkan maslahah dan menolak mafsadah. Manusia tak mampu. Sebab apa? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang-kadang kita tak suka pada sesuatu, hudud ni tak betul, hudud ni tak bagus, hudud ni tak relevan, habis cacat dengan orang, habis pudung orang dan sebagainya, batu-batu di jalanan nanti banyak yang habis dan sebagainya, kurang productivity, pelabur tak datang, saham turun dan sebagainya. Kita rasa macam tu, tak bagus hudud ni. Tapi kata Allah, wa huwa khairul lakum, sesungguhnya dia bagus bagi kamu. Dan kadang-kadang kita rasa kita suka pada sesuatu, kita rasa ini dah bagus. Undang-undang penjara, undang-undang denda, penjara 20 tahun, 30 tahun ni inilah bagus, inilah terbaik.
untuk cegah jenayah, tapi kata Allah wa huwa syarrul lakum, sedangkan dia buruk bagi kamu. Tak elok pun, tak selesai pun jenayah yang ada pada hari ini. Kenapa jadi lagu tu? Kenapa jadi macam tu? Ya Allah, kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah bagi jawapan pukul habis, pukul maut. Apa dia? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan kamu wahai doktor,